Jom kita sama-sama dengar perkongsian daripada Puan Betty Rahmat. Tuan-tuan dan puan, berikan tepukan untuk Puan Betty Rahmat. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Okay, nama saya Betty Rahmat daripada Betty's Kitchen. Saya merupakan founder Betty's Kitchen. Okay, kepakaran saya adalah membantu suri rumah menyediakan jamuan makan dengan mudah, cepat dan sedap menggunakan produk-produk daripada Betty's Kitchen, sambal dan juga ada the new product is paste, gulai paste. Okay, saya nak cerita hari ini, saya nak share walaupun saya rasa saya belum layak lagi untuk buat sharing. Tapi saya percaya ramai usahawan dekat luar sana yang seperti saya sebelum saya join Richwork. Okay, saya nak cerita sikitlah tentang perjalanan bisnes saya. Okay, sebenarnya saya dilahirkan daripada keluarga ibu saya. Daripada kecil saya tengok ibu produk. Bulan ni produk ni dia jual. Bulan depan dia tukar pula produk lain. Bulan ni tapi dia memang buat bisnes je. Tapi memang saya minat. Saya dah berkecimpung dalam, saya berlakon, saya pernah bekerja belakang tabir as assistant director, as executive producer. Semua benda saya dah pernah buat. Tapi memang minat saya lebih kepada, saya lebih cenderung kepada bisnes sebab utama dia sebab saya dibesarkan dalam keluarga selebriti lah kononnya yang apa, bukan kononnya je lah. Kakak saya dua-dua, Kak Irma Fatimah, Kak Umi Aida yang berlakon, syuting. Jadi saya dibesarkan, saya tengok depan mata saya tengok cara diorang bekerja time yang tak cukup, time tak tentu, pergi 8 pagi, balik besok punya 8 pagi. So saya rasa macam saya nak ke future saya macam tu juga. So saya kata better saya more to business yang mana. So business first saya is butik. Saya buat butik waktu tu. Saya buat butik cafe. Butik cafe saya share dengan my sister Kak Umi. Lepas 2 tahun butik tutup. Butik kafe tu tutup sebab butik yang banyak tangguh expenses untuk kafe bla 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 semua. Lepas tu saya buka butik lagi sekali, tutup juga after 2 years tutup juga. Lepas tu saya buat macam-macam benda, saya buat event, saya jual cookies. Alhamdulillah semuanya apa yang saya buat akan dapat orang akan tertarik nak beli apa benda semua. Viral, tapi saya tak tahu nak sustain macam mana. Saya ada masalah untuk sustain business sebab saya tak pernah belajar. Saya tak pernah belajar business, saya tak pernah ada ilmu apa-apa. Saya memang jenis yang sebab saya sebelum ni saya fikir macam kita nak buat business, kita perlukan modal, kita buat jual. Sebab surrounding saya macam tu juga sebelum ni. Circle saya sebelum ni berbeza dengan sekarang. Lepas tu saya nak join Richwork. Waktu tu saya ingat lagi, waktu tu tahun 2018, hujung bulan. Saya rasa IMKK ke apa, hujung tahun waktu tu. IMKK, saya nak join sangat, dah register semua tapi saya tengah syarat pregnant waktu tu. Saya macam alamak, macam mana nak join ni tengah syarat. Baca-baca tengok kalau pergi berapa puluh ribu orang dalam tu. Saya macam tak apalah, cakap dengan husband tak apalah, next time lah kan, bila dah deliver nanti ada rezeki saya join. Lepas tu nak ceritakan, saya nak cerita saya punya perjalanan dululah sebelum saya join Sapphire and Titan ni semua. Peluh saya, nervous nak sharing. Lepas tu saya buat, tadi saya cakap saya buka butik, saya tutup, sampailah saat saya buat kafe, saya buka kafe. Best friend saya dan juga seorang ni bukan best friend lah, just kawan macam tu lah, kawan daripada kawan ni. So dia pun join nak masuk. So saya buat kat situ selama 2 tahun, daripada satu kedai jadi ke 3 kedai. Saya yang set up everything, menu, renovation apa benda semua saya yang set up. Dijadikan cerita, dipendekkan cerita sampai satu tahap tu tiba-tiba saya ada masalah dengan one of the partners. Sampai tahap yang
dah tak ada respect, dia cakap benda-benda yang menyakitkan hati saya, and saya tak rasa tak dihargai. So I macam decide untuk tak apalah, I keluarlah daripada company. So I keluar daripada company tu dengan tanpa sebarang share ataupun I tak dapat apa-apa share lah, and I tak ambil pun keuntungan dalam company tu. Sebelum tu I tak ambil sebab I rasa macam tak apa, simpan situ sebab nanti I nak roll, nak buka lagi satu franchise macam tu lah. So I tak ambil, so I just ambil gaji bulanan saja. So duit I kat dalam company ada around 80,000 macam tu, yang saya tak ambil. Sebab saya nak keluar bla bla bla. Okay, so from that moment I memang sepanjang I buat business, I macam from that moment I macam rasa macam kenapa apa aku buat semua sekejap semua benda sekejap, apa silap dia, and kenapa I dilayan macam tu dalam company tu sedangkan I dah contribute banyak. So benda tu yang buat I jadi geram, jadi macam marah, jadi sedih waktu tu. And berapa hari lah waktu tu sebelum I pergi holiday, I macam berapa hari macam apa aku nak buat ni? Aku tak ada apa-apa ni, I tak ada apa-apa. I nak pergi berlakon memang I tak minat dah. So macam apa aku nak buat ni? So I fikir, and then I come out. Sebelum I pergi holiday tu, I bawa sambal. Buat sambal gila lah, my first sambal. I bawa sambal, pergi travel with my family, kawan I punya family semua sekali. So dekat sana I try semua macam suka, macam why don't I jual semua. I jual tu maknanya I lah jual, I yang reply message, I yang reply email, I yang bungkus, I yang deal dengan agent, apa benda semua I buat sendiri. Selama 3 tahun I buat sendiri. And waktu tu memang tak ada apalah yang I belajar sebab tak ada ilmu kan. I just jual, buat bisnes. Ada agent, ada duit masuk semua, tapi berapa yang I bagi, berapa untung bersih, apa benda, berapa target, berapa magic number, semua tu memang tak ada langsung. Lepas tu I join, first class I join is 2020, 0 to million. Okay, sepatutnya kelas ni I kena pergi kat tempat tu, tapi ni adalah kelas yang first time, yang first PKP hari tu. First PKP I join 0 to million. Dekat situ, masa tu I rasa macam 3 hari kelas, online saja. I macam alamak sedihnya, patutnya I ni first time I kena jumpa tu. I tengok, sebab sebelum tu I macam dengar orang cakap, oh kalau pergi tu nanti akan ada sedih-sedih, nangis, apa benda semualah. Lepas macam mau frustnya, tapi tak apalah. I cakap, okay lah, online pun online lah. Tapi impact daripada online class 0 to million tu, I memang rasa macam I macam kena simbah dengan air panas. I macam, apa benda aku buat selama ni? Bisnes apa yang aku buat? Sebab I memang tak tahu, I main reda je. And I percaya ramai orang macam I kat luar sana, especially yang selebriti, yang artis ke apa, yang diorang rasa, diorang dah, orang kenal aku ada followers, so senanglah aku nak jual barang, jual je apa-apa pun orang beli. Tapi sebenarnya silap, sebab memang orang akan beli, tapi tanpa ilmu and guide daripada mentor, kalau you tak ada mentor, memang takkan ke mana. So daripada 0 to million tu kelas 3 hari. After that, I terus decide untuk sign up Sepaya. Sepatutnya niat di hati I nak sign up Titan. Tapi I sedar diri dan sedar ruang yang I exact sale berapa bulan ni semua kan. So macam okay tak apa. I cakap dengan husband I apply Titan, I masuk Sepaya. I cakap okay bagi I 3-4 bulan, 6 bulan I cakap, maksimum 6 bulan untuk I betulkan balik apa benda dalam company ni. I nak betulkan, macam banyak benda I nak kena betulkan, baru I berani untuk commit untuk Titan, I cakap. So Alhamdulillah masa kat Titan tu I ikutlah, follow je the process. I submit and then ada kelas semua I buat, and sale I pun naik. And husband I pun cakap, you dah time dah ni, macam-macam masalah lah. Waktu Sepaya tu I dah ada masalah lain pula. Kalau masalah tak cukup stok. So bila tak cukup stok tu I macam okay, I rasa this is the right time untuk I
join Titan. Husband pun cakap, you nak tunggu apa lagi? Pergi join Titan. Sebab I geram, I tak dapat nak berkomunikasi, tak dapat one-on-one dengan Doc and cakap betul-betul apa I punya mission and apa problem I selama I buat. Alhamdulillah, lepas I join Titan, I rasa dalam 4 bulan, 4-5 bulan join Titan, I dah reach I punya first million. So I dapat pergi first ICM. Macam kat dalam gambar tu I punya first time I jumpa Doc. And apa yang nak share dengan you all, I tak prepare apa-apa sebab I rasa I tak nak prepare apa-apa sebab I nak cakap daripada hati I untuk share dengan you all semua. Apa yang I belajar daripada sebab I tak pernah alhamdulillah syukur I tak pernah ada skeptical or I tak pernah belajar ada rasa macam belajar dengan Doc ni betul ke Doc ni apa benda jual ILEO semua benda tu input tu semua alhamdulillah tak pernah ada dalam otak I. I cuma kenal Datuk Wira as mentor untuk guide business. So lagi mudah, lagi cepat dan lagi mudah ilmu-ilmu yang I belajar dengan Doc untuk meresap dalam otak I yang mana selama ni I fikir okey masuk ni apa. Sebenarnya tak. Sebenarnya first kali I kena betulkan is I punya mindset. Apa yang I nak, apa benda sebenarnya I nak, apa mission I. Leadership, apa benda I dengan team I. Sebelum ni I yang reply message, I reply ni, I yang bungkus, I yang pergi, kalau basi I yang pergi message balik. Semua benda I yang buat sendiri. Tapi bila join Richwork barulah belajar leadership. Hire staff. Barulah ambil office, barulah I start masuk Titan, I ambil sewa office. And so far sampai ke tahap ni I dah ada daripada seorang staff, I dah ada 5 orang staff bawah I, alhamdulillah syukur yang boleh tolong I. Barulah I tahu ya Allah inilah diorang duk cakap ambil staff, hire team. Sebab selama ni aku macam nak mampus buat benda semua. Bila kita as founder buat benda semua, kita tak boleh nak fikir apa benda. Kita tak boleh nak multitask. Banyak benda dengan stok, dengan nak layan customer, dengan nak and then Puan Betty. Yes. Banyak sangat sekarang baru feeling jadi usahawan betul? Betul Tuan Ras. Sekarang lah saya rasa ini bisnes sebenarnya. Selama ni aku tak tahu aku buat apa. Sebab ramai usahawan tak sedar. Bila kita buat bisnes, kalau tak ada ilmu yang betul, makin lama sebenarnya kita makin susah. Yes. Kita sebenarnya jadi kuli untuk diri kita sendiri sebenarnya. Yes. Betul tak? You jadi kuli and you tak tahu apa benda. Hidup you macam tu je lah. Bangun pagi, okay. Hari ni siapa order? Okay. Hari ni nak buatlah posting. Buatlah posting. Macam tu. Saya tertarik dengan nama-nama produk tu. Cuba bagi tahu sikit. Ada berapa banyak produk tu? Sambal sewil, sambal gila. Sambal gila, sambal sewil, sambal malas. Dan kita ada few produk lagi. Kalau sebelum saya join Richwork, Spire dengan Titan ni, saya ada masalah dengan produk. Sekarang ni semua masalah tu dah settle alhamdulillah. Cuma masalah sekarang ni nak kena banyakkan produk lagi, nak banyakkan stok supaya stok ada. Sebab Doc pun dah tak kuasa dah nak dengar masalah saya yang tak cukup stok. Okey Puan Betty, saya percaya Puan Betty masih lagi ramai rakan artis, betul tak? Yes, betul. Dan sekarang ni kalau kita tengok trend ramai artis dah mula berniaga. Macam-macam yang mereka niagakan. Okey, saya nak tanya. Alhamdulillah apa? Ramai rakan-rakan artis saya yang tengok saya punya progress, yang tengok apa yang saya buat kan. Ada mentor, join Richwork, so ada orang guide, ada orang peminat, ada yang join Elite, ada yang join Spire, kelas-kelas lain juga. And ada nak join Titan juga soon. Okay, to be honest, apa perasaan you sekarang ni sebagai seorang artis? Saya percaya Puan Betty masih lagi artis. Sebab once you jadi artis, forever is artis. Sebagai seorang artis, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang isteri, seorang ibu. Apa perasaan you sekarang, to be honest, bila you sebenarnya berada di landasan yang tepat untuk terus cipta banyak kejayaan dalam hidup you? Apa perasaan you sekarang? Bila saya ada dekat, saya tahu sekarang saya berada di on the right track. Yang mana saya lebih leadership saya as
sebagai seorang mak, seorang ibu, seorang bos, seorang saya banyak bagi masa saya tahu macam mana nak guna masa. Lepas tu banyak saya belajar dalam Titan ni, dalam circle saya, bukan saja pasal bisnes, which is pasal akhirat. Saya belajar saya lebih macam okay, macam kalau kita Titan, kita akan ada group dalam Telegram, dalam workplace. So every time kita ni manusia, especially bila buat bisnes ni, akan terlalu tersasar, terlari fokus kan. Tapi bila you dalam circle ni susah nak lari, sebab bila you buka Telegram, you buka workplace, you akan nampak orang tengah, rakan-rakan lain ni tengah tunjuk result lah, tengah tunjuk ni. So you baru nak kona sikit je, balik. Ada kat dalam dasan balik. Faham tak? So akan selalu bagi semangat, akan hentam kita dalam, bangun, faham tak? Ada benda-benda tu yang tak ada, you tak akan dapat kat luar. Sebab I betul-betul totally change my circle and environment. I betul-betul switch terus. Sebab sebelum macam sekarang ni tak ada kawan yang I tak lepak sangat, and I more focus on research lah. Kawan I is yang ada circle dalam Titan ni. Itu kawan I, which is yang I refer camp, I refer dalam tu bila tengok baca diorang punya report, apa benda semua, and banyaklah. Kami di Richwood sebenarnya selalu bercakap tentang Puan Betty. Kami sangat bangga. Kami sangat bangga dengan pencapaian you. Kan? Alhamdulillah. Walaupun dah glamour hati dan sebagainya, tapi sifat untuk belajar dan attitude nak belajar tu sentiasa ada. Sebab saya rasa, saya percaya Puan Betty jarang ponteng kelas. Jarang ponteng kelas. Jarang ponteng kelas. Tak tahu apa nak buat dalam Titan ni, dalam Richwood punya kelas, saya tak tahulah. Sebab I sampai ke hari ni tak habis-habis lagi yang sebelum-sebelum ni. Banyak lagi I kena buat, tapi I kena trust my process, and I kena tahu I punya progress lah. I tak boleh lah nak push sangat. I ikut punya rentak I. InsyaAllah. Sebab proses kejayaan tu dia ada proses. Kalau kita berjaya cepat sangat pun, kadang-kadang asas tak kukuh pun goyang. Cepat juga tumbang. Baik, kita nak tunjuk. Macam Tuan Ras tahu kan, saya tengah build saya punya team. Saya tengah build slowly team semua. Yes. Baik. Kita nak tunjukkan, kita nak kongsikan slide pencapaian Puan Betty. Jom kita sama-sama tengok. Baik, untuk founder Betty Kitchen, Betty Rahmat, before Spire, total sale 2019 adalah RM820,000 Malaysia, dan apply Spire pada March 2020 di kala PKP, dan pada Ogos 2020 apply jadi Titan, capai 1 juta yang pertama pada Oktober 2020. 1 juta yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Dan total sale 2020 adalah 1.2 juta, dan sekarang latest 2021 sale dah cecah RM230,000 Malaysia. Tepukan untuk Puan Betty. Kalau tu Tuan Ras, 1.4. 1.4, okey. 1.4 yang sampai setakat ni saya dah collection 237,400. Wow, tahniah lagi sekali. Baik, apa kata-kata terakhir Puan Betty kepada semua penonton-penonton kita hari ini? Silakan. Okey. Untuk semua penonton-penonton ni, saya sarankan anda belajar, join team Richwood, belajar dulu. Kalau you try dulu supaya tengok kemampuan you macam mana, you belajar daripada situ, you akan tahu, you akan tengok progress diri you sendiri, mindset you semua akan bertukar, and insyaAllah you akan dapat bantu lagi ramai orang. Baik, terima kasih banyak Puan Betty. Berapa target tahun 2021? Target saya 5 juta. 5 juta. Saya doakan 5 juta tu dicapai pada bulan Oktober 2021. InsyaAllah. All the best pada business you. Kekal positif, kekal konsisten. Dan terima kasih kerana berkongsi cerita dengan kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Puan Betty. Waalaikumsalam. Thank you Tuan Ras.